Assalamualaikum. Hari ini saya nak cerita tentang satu lagi bahan utama dalam milkshake, iaitu pea protein, iaitu protein daripada kacang pea. Okey. Pea protein adalah satu jenis protein sayuran yang sejak akhir-akhir ini telah menjadi popular di kalangan orang-orang yang tak mahu ambil daripada protein binatang seperti whey dan whey daripada susu ya. Jadi mereka memilih pea protein. Pea protein pula dia punya kelebihan adalah dia tidak GMO dan dia tidak duduk di kategori makanan-makanan yang tinggi kemungkinan untuk menyebabkan alergik. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok pada soya dan whey, dua-dua ini ada kemungkinan untuk mencetuskan alergi bagi orang-orang yang alah. Namun demikian, kekurangan pea protein adalah bahawa protein dalam pea protein tidak lengkap. Jadi maknanya profil amino acidnya, yang essential amino acids yang 9 tu, tak cukup dalam pea protein. Oleh kerana demikian, bila produk itu ada pea protein, selalunya dia akan ada juga protein dari sayuran-sayuran yang lain. Jadi selalunya pea protein dia tidak dicampurkan balik dengan whey, dia dicampurkan balik dengan protein sayuran yang lain. Contohnya dia dicampurkan dengan quinoa protein dan millet protein dan juga rice protein. Jadi kita pun heran tak tahu kata benda-benda ni semua ada protein. Tetapi semuanya memang ada protein. Sebenarnya sayur-sayuran ada protein. Tinggal lagi profil lengkap protein tidak ada pada kebanyakan jenis tumbuh-tumbuhan. Kecuali yang saya sebut sebelum ini, soya. Jadi soya ada profil protein yang lengkap. Jadi kalau kita ada produk soya, dia tidak perlu menambahkan protein daripada sumber lain. Tinggal lagi dalam milkshake selalunya memang ada yang soya dicampur balik dengan whey untuk nak naikkan penyerapan dan sebagainya. Jadi bila kita nak pilih produk yang mungkin kita ni alah whey dan kita tahu soya ni ada problem, sebab problem dia yang dia ada phytoestrogen dan sebagainya. Jadi kita nak elak problem tu, ataupun mungkin kita alah pada soya. Jadi oleh kerana itu mungkin kita pilih pea protein. Saya tengok dalam pasaran, ada tak company-company yang buat produk daripada pea protein. Jadi saya nak cerita sikit lagi pasal advantage. Kajian telah menunjukkan bahawa pea protein dia ada juga manfaat kesihatannya. Dia boleh turunkan tekanan darah dalam orang yang tekanan darah tinggi, dan dia juga boleh apa orang kata, dia ada banyak soluble fiber kan. Dia ada soluble fiber iaitu prebiotik ya. Jadi prebiotik ni dia boleh apa orang kata tolong dalam kes-kes penyakit-penyakit kardiovaskular juga. So it has got fiber, soluble fiber. So apa ni? Jadi orang-orang bodybuilder kan mungkin dia lebih suka pada whey protein sebab nak dapatkan muscle yang kuat daripada whey protein tu memang dia ada kajian yang menunjukkan. Namun demikian pea protein pun sama. Dia pun boleh digunakan untuk bodybuilder. Tetapi dia kena campur dengan bahan-bahan yang lain lah. Okay, dan of course kita minum saja pea protein tu tak adalah dia akan build kita punya body, tetapi kita kena juga exercise. Kalau tak exercise memang tidak akan ada bodybuilding effect tu ya. Okey, satu lagi benefit pea protein adalah apa ni? Turunkan kolesterol, turunkan kadar gula dalam darah, sama macam whey protein yang kita sebut hari tu. And then untuk penyakit kardiovaskular, and itulah jadi satu-satunya yang kita kata pea protein ni tidak cukup lengkap. Jadi bila saya tengok dalam pasaran ada beberapa produk yang saya sebut tu yang saya dah tengok. Mungkin ada yang saya tak tengok, jadi minta maaf lah kalau saya tertinggal produk yang anda ambil yang ada pea protein ya. Dalam pasaran, dia disarankan sebagai alternatif pada susu vegan milk adalah Miwako. Saya selalu tengok Miwako ni. In fact, saya dah pernah rasa dia macam cereal sebenarnya.
Miwako ini dia ada pea protein, rice dengan millet. Okey, jadi maknanya yang protein tu dia campur dan dia punya profil protein memang bagus. Per 100 gram powder dia ada 34 grams of protein, dan dengan profil yang lengkap lah, sebab bila dia letak tiga-tiga tu dia jadi lengkap. Yang saya suka tentang Miwako adalah dia tidak ada banyak benda tambahan. Dia ada tak silap saya oligosaccharide antaranya. Oligosaccharide adalah sejenis prebiotik, insoluble sugar. Dia menyebabkan manis, tetapi dia sendiri tidak diserap dalam badan, tetapi dia digunakan oleh bakteria usus, ya. Jadi itu kelebihan Miwako tu. Cuma rasa dia tak apa sedap lah. Dia rasa macam cereal sahaja. Dia boleh digunakan untuk mengganti susu bagi anak-anak yang atas pada 1 tahun. Ada orang cakap atas pada 6 bulan dah boleh ambil. Tapi to be on the safe side, atas dari 1 tahun bagi anak-anak yang alah pada susu lembu atau whey protein dan sebagainya. Okey, jadi saya tengah consider ya bahawa Miwako ni mungkin sesuai untuk jadikan milkshake. Mungkin tinggal lagi dia punya profil karbohidrat agak terlampau tinggi untuk orang-orang yang nak cuba turunkan berat badan. Saya kena kaji lagi lah. Cuma saya bagi tahulah. Miwako ni kalau orang nak orang kata tambah protein dalam diet dia, sebab dia ada banyak penyakit dan dia tak lalu makan sangat, bolehlah cuba Miwako. Satu lagi yang saya jumpa dekat pasaran adalah yang ini. Yang ini adalah stacked plant protein, dan ini tak boleh beli kat Malaysia sebab tak ada. Sebab saya beli ni daripada iHerb. Okey, apa yang saya suka tentang produk ini adalah bahawa dia totally plant based dan manis, dia punya flavor adalah natural vanilla. Okey, kalau kita tengok dia tulis tu vanilla flavor, kita kena ingat bahawa vanilla ni ada yang natural, ada yang tidak natural. Okey, dia punya minus point ialah bahawa dia ada banyak sangat ingredient tambahan dia. Banyak jugalah ingredient tambahan dia, dan dalam ingredient tambahan ini ada inulin, adalah satu jenis prebiotik, tak apalah. Dia ada juga sugar, cane sugar. Dia tak sebut itu cane sugar atau organik atau organik, tapi tak apa. Tapi maknanya kalau kita nak milkshake, memang dia akan ada sumber karbohidrat. Kadang-kadang dia taruh fruktosa, kadang-kadang dia taruh gula daripada sumber orang kata sumber sayur-sayuran, ataupun kanji-kanji macam beet dan sebagainya. Dan yang ini dia taruh cane sugar, maknanya gula lah, gula biasa kita lah. Okey, yang dia satu lagi ingredient yang saya tengah nak kaji adalah alfalfa powder. Dia ni ada alfalfa powder plus powder yang lain-lain. Sleek adalah satu lagi produk yang ada di Malaysia ini. Dia daripada Young Living. Dan Sleek ini adalah juga pea protein organik, dan bahan-bahan lain yang dimasukkan semuanya organik. Tapi dia pun ada alfalfa. Jadi saya masih nak kaji, dan saya akan insya-Allah buat video lain tentang produk tentang bahan-bahan tambahan yang ada dalam milkshake, termasuklah powder-powder daripada plant yang lain. Okey, macam kita millet powder, rice powder, quinoa powder, saya rasa memang tak banyak kontroversi kecuali ada allergic kepada bahan ini. Okey, saya ada pesakit yang dia buat panel allergy yang banyak. Panel allergy ni agak mahal Kalau 50 panel pun dah 700 lebih, tetapi yang dia buat tu banyak. Dia buat komprehensif dia buat sampai 150 panel. Dan peliknya dia allergic pada pea protein, dan dia juga allergic pada quinoa. Pelik tapi benar. Jadi maknanya walaupun kita kata pea protein antara protein yang kurang alergi dia, maknanya kalau ada orang tu dia allergic whey, dia allergic soya, besar kemungkinan dia tidak allergic pada pea protein. Namun demikian, kita tak boleh take things for granted, sebab semua bahan, masuklah bahan-bahan yang natural, memang ada kemungkinan untuk kita mendapat alergi kepadanya. Okey, jadi sekian dulu saya punya series milkshake nombor 4, dan saya akan sambung lagi insya-Allah series dengan milkshake ni, dan seterusnya mungkin kita akan kaji macam mana kita nak gunakan milkshake untuk beberapa keadaan. Contohnya nak lose weight ke, ataupun nak sebagai nutrisi tambahan sebab kita menyusukan anak ke, mengandung dan sebagainya. Dan macam mana kita nak pilih milkshake yang paling sesuai untuk tujuan kita. Jadi kalau anda suka nak mengikuti siri saya ni, sila subscribe kepada channel Suria Khatun Osman ini.
Dan insyaAllah akan dapat notis bila saya buat video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua.